أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita PDPR dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Okay. Kalau yang lepas kita dalam tajuk bab sirah, kita belajar tentang hijrah Nabi ke Madinah. Okay, insyaAllah hari ini kita akan masuk dalam satu tajuk yang baru, iaitu dalam bidang akidah. Tajuk dalam bidang akidah, pelajaran yang pertama dalam bidang akidah, akidah pula akhlak. Okay, bidang akhlak. Maaf. Okay, hari ini kita akan masuk dalam bidang akhlak. Tajuk yang pertama dalam bidang akhlak iaitu malu perisai iman. Pelajaran 24, muka surat 184. Okey. Yang ada buku boleh buka buku. InsyaAllah kita akan belajar tajuk ni pada hari ini. Okey, insyaAllah. Okay, kita boleh tengok sama-sama. Kebiasaannya seperti biasa, bila mana kita masuk dalam satu-satu tajuk, benda pertama kita akan buat adalah definisi. Okey, definisi. Yang mana definisi akan dibahagikan kepada dua. Satu dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah. Bahasa ni maksudnya terjemahan dari bahasa ke bahasa. Okey. Ataupun terjemahan dari bahasa bahasa ataupun maksud dia. Okey, definisi dia. Okey, tengok definisi malu dari segi bahasa. Okey, dari segi bahasa, malu ini bermaksud kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Okey. Malu kalau dalam bahasa Melayu, dia punya kata sama dia ataupun membawa perkataan yang lain boleh dibawa pada malu ni adalah segan. Kita ada perkataan segan. Okey. Malu ni satu fitrah yang ada dalam diri setiap manusia. Semua manusia ada perasaan malu. Okey, semua manusia ada perasaan malu. Sebab itulah kita berjalan, kita berada di mana-mana, kita berpakaian. Okey. Sebab pakaian ni melambangkan kita punya rasa malu. Okey, dan itu adalah fitrah. Fitrah semula jadi manusia. Okey, itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, malu bermaksud berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Okey. Satu perasaan aib ataupun segan ataupun perasaan tak selesa bila mana kita buat satu-satu perkara. Kita buat satu-satu perkara, kita rasa macam kita tak selesa. Kita rasa macam benda yang kita buat tu aib. Okay, ataupun sesuatu yang kita buat tu buat kita rasa macam kita segan dengan benda tu. Datang satu perasaan pada kita. Kerana benda-benda yang kita lakukan tu adalah buruk. Benda yang buruk bagi kita. Dan perasaan tu datang sebab kita tak nak rasa dihina. Okay. Cuma, kita kena tahu, malu ni ada dua. Satu malu yang baik, satu lagi malu yang buruk. Okay, nanti kita akan tengok apa tu malu yang baik, apa tu malu yang buruk. Okey, dalil berkenaan dengan malu. Okey. Daripada surah Al-Qasas ayat 25 yang mana Allah bagi tahu faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Okey. Yang mana maksud dia, kemudian salah seorang perempuan dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Ini satu kisah yang dibawakan dalam Al-Quran, kisah di mana ada dua orang perempuan, dia nak pergi ambil air untuk binatang ternakan dia di telaga perigi. Tapi sebabkan di sekitar perigi tu terlalu ramai lelaki, maka sebabkan dia orang ni perempuan, dia orang tak dapat nak pergi ambil air tu.
Nabi Musa yang pada ketika itu dalam pelarian. Dia lari sebab apa? Dia tengah buat satu kesalahan di Mesir pada ketika itu. Dia ternampak dua orang perempuan ni yang cuba nak ambil air tapi tak dapat. Jadi apa Nabi Musa buat? Nabi Musa bantu perempuan tu untuk ambil air. Sebab Nabi Musa lelaki. Perempuan tu tak mampu nak ambil air sebab yang ambil air masa tu kelangannya adalah lelaki. Jadi Nabi Musa bantu dua orang perempuan ni. Selepas daripada itu, perempuan ni datang jumpa balik dengan Nabi Musa dan kata ayah dia datang untuk jemput Nabi Musa ke rumah dia orang. Itu adalah dalil berkaitan dengan malu yang perempuan ini datang kepada Nabi Musa dalam keadaan tersipu-sipu malu. Daripada hadis, kita tengok pula dalil daripada hadis daripada Anas, yang mana Rasulullah SAW, Anas ni pembantu Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dia adalah pembantu Nabi yang sentiasa membantu kerja-kerja Nabi di rumah Nabi. Ibu dia Ummu Sulaim telah hantar Anas ni kepada Nabi sewaktu Anas berumur 10 tahun. Dia kata kepada Nabi, Ummu Sulaim ni kata kepada Nabi, ini anak aku, jadikanlah dia sebagai pembantumu. Jadi Anas ni berkhidmat untuk Nabi sepanjang 10 tahun di Madinah. Hadis daripada Anas, yang mana Anas kata, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam mihaya. Sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Akhlak bagi agama Islam adalah perasaan malu. Jadi tapi malu yang bagaimana nanti kita akan tengok. Dalam hadis yang seterusnya, yang mana Nabi SAW memberitahu, inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinah, muttafaqun alaih. Yang mana maksud dia, sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan dan ketenangan jiwa. Yang Nabi beritahu orang yang ada malu ni, dia ada sifat kemuliaan dalam diri dia dan ketenangan jiwa. Sifat malu tu, bagi siapa-siapa yang ada perasaan malu dalam diri, malu yang baik ni lah, malu yang kena pada tempatnya, maka dia ada kemuliaan pada diri dia dan ketenangan jiwa dia. Dan hadis yang seterusnya daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, seorang Ansar dan juga seorang Badriyun, orang yang menyertai peperangan Badar. Sebab tu dia ada gelaran Al-Badri. Dia orang-orang yang bersama di dalam peperangan Badar. Yang mana dia kata Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Hadis daripada Al-Bukhari. Yang mana maksud dia, apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Apabila kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu suka. Tengok hadis ni. Hadis ni, dia memberi dua konotasi yang berbeza. Satu, konotasi yang baik. Ataupun konotasi yang positif. Yang mana, kawan kita dia nak buat something yang baik. Dia buat sesuatu yang tidak salah. Contohnya, dia nak menyertai satu pertandingan. Tapi dia ni ada perasaan malu. Dia segan sebab dia tak pandai nak bercakap depan orang. Maka kita cakap kat dia, kita bagi nasihat kat dia, kalau kau tak rasa malu, pergilah buat. Pergilah buat, masuklah pertandingan ni kalau kau tak ada rasa malu. Maksudnya kalau malu dalam diri kau yang tak tebal, kau mampu nak bercakap depan orang, pergilah join pertandingan ni. Maka itu konotasi yang pertama, konotasi yang positif. Konotasi yang kedua yang negatif. Yang mana bila ada kawan kita dia nak buat benda yang buruk. Contoh dia, apa contoh dia? Dia nak pergi ngurat seorang perempuan ni. Nanti kita cakap kat dia, kalau kau tak malu, pergi buat. Perkataan yang sama tapi membawa dua maksud yang berbeza. Satu maksud yang baik, satu lagi maksud yang buruk. Maka Nabi kata, jika kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Nampak perkataan Nabi. Perkataan yang sama tapi membawa dua pengajaran yang berbeza. Itu adalah dalil. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang perasaan malu. Bila kita nak cerita tentang akhlak, maka kita punya
orang kata ikutan ataupun contoh ikutan kita yang pertama-tama sekali adalah Rasulullah. Okey, Rasulullah adalah qudwah hasanah, contoh ikutan yang baik. Maka bila kita nak belajar tentang akhlak, kita kena belajar akhlak Rasulullah. Okey. Jadi kat sini dia akan ceritakan tentang contoh sifat malu yang menjadi amalan Rasulullah, yang ada dalam diri Rasulullah. Okey, yang mana Nabi ni seorang yang pemalu, tapi pemalu Nabi bertempat. Okey. Al-Mughirah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua kaki baginda. Okay, apabila ditanya oleh Aisyah tanya pada Nabi, maka baginda menjawab, afala aku nu'abdan syakura, apakah aku ni tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Walaupun Nabi tu Allah dah janjikan kepada dia juga, sebab dia Nabi. Okay, Allah pelihara dia daripada melakukan kesalahan. Tapi Nabi tetap bangun pada waktu malam, tunaikan salat pada waktu malam sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Okay. Nabi kalau salat malam, Nabi berdiri lama, sangat lama. Rakaat je sikit je. Nabi salat malam 11 rakaat. Termasuk dengan witir. Okay. Tapi Nabi berdiri sangat lama. Okay. Sampailah dia nak dekat penghujung waktu malam, nak dekat masuk subuh, barulah Nabi stop. Nabi punya salat malam panjang. Okay, maka sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Apabila tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau lakukan perkara sebegini sedangkan engkau ini telah dijanjikan syurga oleh Allah, engkau ni terpelihara daripada melakukan kesalahan. Maka Nabi kata, apakah aku ni tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Tuhannya. Okey, kita tengok. Itulah contoh sifat Nabi, yang mana Nabi walaupun dia ni telah dijanjikan oleh Allah syurga, Nabi ni Allah pelihara dia daripada melakukan kesalahan, tetapi Nabi ada perasaan malu sebagai seorang hamba. Sebab Allah berikan kepada kita semua ni rezeki yang banyak atas muka bumi ni. Allah berikan kepada kita ni pelbagai rezeki atas muka bumi ni. Dengan kita hidup hari ini, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu juga pada Nabi. Nabi kata, aku ni seorang hamba kepada Allah. Maka takkanlah aku tidak boleh untuk bersyukur kepada Allah atas kurniaan Allah kepada aku. Ini sifat malu Nabi. Kalau kita lah kan dapat jaminan syurga, memang taklah kan. Tapi kita berharap untuk kita masuk syurga Allah. Tapi kalau kita ni lah, contoh kita ni dapat jaminan syurga oleh Allah, tengok macam mana kita punya belagak kita. Mungkin kita tak buat dah ibadat-ibadat ni. Sebab apa? Jaminan syurga dah ada pada kita. Tapi tidak pada Nabi. Nabi kata, aku ni seorang hamba, takkan tak layak untuk aku bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan Allah. Maka ini adalah sifat malu Nabi, akhlak Nabi yang Nabi tunjukkan kepada kita. Yang mana kita sebagai seorang hamba kena perbanyakkan bersyukur dan malu dengan apa yang Allah berikan kepada kita atas muka bumi ni. Sebab terlalu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Tengok, apa sifat-sifat malu yang dituntut oleh agama? Apa sifat malu yang dituntut oleh agama? Yang pertama, malu melakukan perkara maksiat dan yang haram. Contohnya, malu berjudi, mengumpat dan mengutuk. Apabila kita nak buat perkara-perkara yang haram ni malu kena pertama. Tapi perkara yang haram ni memang kita tak boleh buat lah asalnya, sebab dia haram. Tapi manusia ni dia tak akan terlepas daripada melakukan kesalahan. Maka bila mana kita nak lakukan perkara yang haram ni, kita kena ada perasaan malu. Sebab apa? Benda yang aku nak buat ni haram, Allah tak beri, Allah tak bagi buat. Tapi kenapa aku nak buat? Dan kenapa aku nak tunjuk pada orang lain yang aku buat benda yang haram? Benda yang haram tu dah sah-sah haram. Kita tunjuk kepada orang lain yang kita buat benda haram. Sepatutnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, kena ada perasaan malu tu. Paling tidak malu tu kena ada. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah, seperti tidak menunaikan solat fardu. Dan contoh lain seperti apa? Makan di halayak ramai pada bulan puasa. Kita langgar perintah Allah. Ini juga perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Allah suruh kita lakukan sesuatu, tapi kita tak nak buat. Allah suruh kita solat, tapi kita tak solat. Kita kena ada perasaan malu kepada Allah.
Sebab macam saya kata tadi, Allah berikan pada kita ni rezeki yang banyak atas muka bumi ni. Kenapa kita tak ikut akhlak Nabi? Jadi seorang hamba yang bersyukur. Kita kena ada perasaan malu tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara-perkara sunat. Okay. Seperti solat-solat sunat yang Allah anjurkan, yang Nabi anjurkan. Seperti solat sunat rawatib, solat sunat apa lagi? Solat sunat witir dan lain-lain. Okay. Perkara yang sunat ni memanglah bukan kewajipan bagi kita untuk melakukannya. Tapi at least bila kita berada di masjid, kan? Contoh satu keadaan kita berada di masjid ataupun surau. Ya, selesai daripada solat fardu, lepas selesai apa semua, ramai-ramai orang bangun untuk solat sunat rawatib. Tiba-tiba kita seorang je duduk. Okay. Kalau dalam diri tu ada hadir perasaan malu, ya Allah, orang lain bangun takkan aku tak buat solat rawatib. Kita kena bersyukur. Sebab apa? Malu tu masih ada pada diri kita. Tapi kalau orang lain bangun, kita buat tak ada rasa apa je, yang tu ada something problem. Okay. Kena ada rasa malu pada situ. Okay, yang keempat, malu melakukan perkara yang makruh. Okay, perkara-perkara yang makruh ni apa? Contohnya, makan dengan tangan kiri. Kalau di sini contoh dia, berbual kosong dan bercakap benda yang tidak elok. Okay. Kita bercakap dengan kawan kita gunakan laras bahasa yang sesuai. Jangan maki hamun orang, cakap perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Macam dah jadi tuturan yang biasa bagi kita. Kita kena ada rasa malu. Malu pada diri kita, malu kepada orang lain. Okey, itu adalah sifat-sifat malu yang dituntut untuk ada pada diri kita. Okey, kita tengok pula apa sifat malu yang dilarang. Okey, antara sifat malu yang dilarang seperti dibahagikan kat sini kepada 3 bahagian. Malu yang pertama, malu untuk belajar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan malu belajar? Yang pertama, malu berada di hadapan kelas. Ini bila cikgu panggil ke hadapan kelas untuk kita terangkan suatu perkara, kita ada perasaan malu. Sepatutnya tak perlu ada rasa malu. Sebab apa? Sebab kita dalam proses belajar. Maka kita tak perlu untuk ada rasa malu. Ketika present ke, yang cikgu suruh kita present sesuatu ataupun bangun untuk kita bercakap sesuatu, kita malu. Sepatutnya tak perlu ada rasa malu dalam keadaan sebegitu. Sebab kita dalam proses belajar. Okay, pertama. Yang kedua, malu membaca di halayak ramai. Samalah juga macam tadi. Okay, bila cikgu suruh kita bangun, baca satu perkara, suara kita pelan sangat. Yang orang lain pun tak dengar. Cikgu pun tak dengar kat depan. Maka kita kan ada rasa malu kat situ. Malu sebab tak nak keluarkan suara. Padahal kita dalam proses pembelajaran. Kita kena keluarkan suara. Kuatkan suara kita. Jangan rasa malu untuk membaca. Okay. Yang ketiga, malu untuk ke majlis ilmu. Okay. Bila kita nampak ada majlis ilmu, kita tak nak pergi. Kita tak join sekali. Kita buat benda lain. Sepatutnya kita ada rasa malu. Sebab apa? Orang lain semua dengar. Kita je tak nak dengar. Ataupun contoh mudah dalam kelas. Orang lain tengah belajar. Kita tidur. Kita kena rasa malu. Sebab apa? Orang lain sedang belajar ilmu. Kita je tidur. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat, malu untuk bertanya guru. Ini pun satu masalah yang berlaku pada masyarakat kita. Kita malu bila mana nak bertanya apa-apa soalan. Okay. Bila cikgu tanya, ada apa-apa soalan? Seorang pun tak jawab. Senyap je semua. Okay. Kena ada seorang yang mulakan biasanya. Kalau seorang mulakan, yang lain akan follow untuk tanya-tanya soalan. Begitulah kebanyakannya kita. Kita malu nak bertanya. Jangan malu bertanya. Tanya apa sahaja soalan. InsyaAllah guru dia akan jawab mana yang dia mampu. Okay. Dan yang kelima, malu mendampingi ulama'. Ulama' kita kena dampingi. Okay. Ustaz-ustaz, kita kena dampingi mereka. Okay. Belajar ilmu agama daripada mereka. Okay. Bukan saya lah. Ustaz-ustaz lain, ulama'-ulama' lain yang ada di Malaysia ni, kita kena sentiasa dampingi mereka. Hari ni mudah, kita ada YouTube. Buka YouTube mereka ni untuk kita dengar. Kita nak pergi berjumpa dengan dia, susah. Bukan macam zaman dulu. Maka buka YouTube, dengar ceramah-ceramah mereka. Okay, itu tentang malu belajar. Okay, kita dilarang untuk ada perasaan malu ketika sedang belajar. Okay, yang kedua, malu melakukan perintah agama. Okay, macam mana malu melakukan perintah agama ni? Yang pertama, malu nak jadi imam solat.
Kawan kita tolak kita jadi imam salat. Aku tak nak. Segan lah. Jadi imam, segan. Malu pada waktu tu saja, malu yang dilarang sebenarnya. Kecuali kalau kita memang tak layak. Tak layak tu lain cerita. Tapi kita tahu kita boleh. Cuma kita ada malu. Malu kat situ ada problem. Okay. Yang kedua, malu berucap di hadapan khalayak. Sama macam tadilah. Okay. Malu nak berucap di hadapan orang ramai. Sebab apa? Tak ada self-confident. Okay, malu ni malu yang tak baik. Kita kena buang. Dan yang ketiga, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Yang ni memang masalah besar. Bila mana kita malu nak mengaku mak ayah kita sebagai parent kita. Sebab apa? Diorang ni miskin, tak ada harta. Kita ni orang miskin, kita malu nak mengaku kawan-kawan kita. Okay? Jangan ada perasaan tu. Jangan sesekali ada perasaan tu. Macam mana pun, diorang tetap ibu dan ayah kita. Kita kena ngaku dengan orang ramai. Itulah mak ayah aku. Walaupun dia miskin, tapi dia tetap mak ayah aku. Okay. Itu sifat malu yang kedua yang dilarang. Dan yang ketiga, malu melakukan kebaikan. Iaitu yang pertama, malu bertanya. Sama macam tadi yang pertama. Kita malu nak bertanya kepada orang. Apa-apa benda yang kita tak tahu, kita kena tanya. Jangan malu. Kan? Peribahasa Melayu, malu bertanya, sesat jalan. Betul lah tu, memang betul. Kita malu nak bertanya, memang kita akan sesat. Okay. Yang kedua, malu berada dalam majlis ilmu. Okay, orang yang tengah dengar majlis ilmu kat surau, kita keluar. Kita kan ada perasaan malu. Okay. Ini adalah contoh sifat-sifat malu yang dilarang untuk ada dalam diri kita. Elakkan. Kalau benda-benda ni ada dalam diri kita, elakkan. Buang. Okey. Kalau tengok pada tajuk kita tadi, kan? Tajuk kita, kalau kita tengok, apa dia? Malu perisai iman. Apa kaitan malu dengan iman ni? Okey, apa kaitan malu dengan iman? Jadi kita tengok muka surat sebelah dia, hubungan antara sifat malu dengan iman. Okey, orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Serta malu nak tinggalkan suruhan Allah. Yang mana dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr. Okey, Abdullah bin Amr anak kepada Amru bin Al-As. Okay. Amru bin Al-As ataupun gelaran dia Abdullah bin Amr ni orang biasa panggil dia sebagai Ibnu Amr. Okey. Daripada sabda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Yang mana maksud dia malu itu sebahagian daripada iman. Okay. Ini hadis Nabi. Kenapa kita hubungkan malu tu dengan iman? Sebab Nabi kata. Nabi sendiri kata dalam sebuah hadis, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada cabang-cabang keimanan. Okey. Dengan ada perasaan malu yang berpatutan, malu yang kena pada tempatnya, maka ada keimanan dalam diri kita. Bagaimana perintah Allah kita tak buat, kita ada perasaan malu. Ada sedikit keimanan dalam diri kita. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan hubungan antara sifat malu dengan iman. Kenapa malu dengan iman ni dikaitkan? Sebab hadis Nabi tadi. Sebab yang utama hadis Nabi. Nabi bagi tahu. Okey. Okey. Kita tengok yang terakhir. Okay, yang terakhir iaitu kepentingan sifat malu ni. Apa pentingnya sifat malu ni? Ni kalau kita dah tengok tadi malu yang apa tu malu, apa malu yang dilarang, apa malu yang sepatutnya ada pada kita, apa kaitan malu ni dengan iman. Okay, kita dah tahu semua tu, kita nak tahu apa pentingnya sifat malu ni. Okey, yang pertama, kepentingan sifat malu. Yang pertama, malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha melihat. Okey. Kita segan pada Allah dan takut pada Allah. Kita malu nak lakukan maksiat. Sebab apa? Kita ni berdiri di atas muka bumi Allah. Kita ni seorang hamba Allah. Kita makan kurniaan daripada Allah. Kita hidup atas rezeki Allah. Lagi kan kita nak melakukan maksiat. Kita kan ada perasaan malu tu. Okay? Kena ada perasaan malu tu. Supaya kita tak lakukan maksiat-maksiat ni dan kita tinggalkan terus. Tinggalkan mana yang kita mampu. Maksiat-maksiat ni. Paling tidak perasaan malu tu ada. Dan paling tidak kita malu untuk tunjulkan benda buruk yang kita buat ni kepada orang ramai. Itu paling penting. Kalau lah benda maksiat yang kita tunjuk depan-depan orang, itu memang dah problem lah. Itu satu problem yang besar.
Okey, yang kedua, malu ini adalah benteng keimanan. Yang mana orang yang melakukan orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak kepada gejala yang tidak bermoral. Okey, orang yang malu ni, bila mana dia malu, dia ada iman. Bila mana dia ada iman, dia akan elak diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Sebab iman ni jaga diri kita, membatasi diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Maka mana nak dapat? Dengan malu, dengan perasaan malu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kepentingan malu? Yang ketiga, berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah. Ini kita berlumba-lumba. Dengan adanya perasaan malu untuk tidak melakukan perintah Allah, maka kita berlumba-lumba nak buat apa yang Allah perintahkan. Kita buang perasaan malu tu, kita buat perintah-perintah Allah. Dan sebab kita nak harapkan keredaan daripada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sifat malu seseorang menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Kita dah tengok akhlak Nabi tadi, macam mana sifat malu Nabi. Okay. Dengan adanya perasaan malu, maka jadikan kita ni seseorang yang berakhlak dengan akhlak yang cantik, akhlak yang baik, akhlak yang mengikut cara Nabi. Okay. Tapi malu yang sepatutnya lah, macam saya kata tadi. Okay. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Okay. Orang yang ada rasa malu dalam diri dia, okay, maka dia sentiasa mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Paling tidak, dia elakkan diri dia sendiri daripada tunjuk kepada orang lain maksiat-maksiat yang dia buat. Okay. Itu adalah kepentingan sifat malu dalam diri kita. Ingat, malu ni fitrah. Malu ni fitrah. Yang mana dia akan keluar secara semula jadi yang ada pada diri kita. Tapi bila mana perasaan malu tu hilang daripada dalam diri kita, maka itu satu problem yang besar. Problem yang besar sebab kita ni hamba Allah. Kita ni hidup atas muka bumi Allah. Kita makan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita hidup bernafas hari pun atas kurniaan Allah. Lagikan pula kita sanggup untuk buat perkara-perkara yang Allah larang. Kena ada rasa malu. Okay. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi sebentar tadi. Okey. Itu untuklah pembelajaran hari ini, iaitu berkaitan dengan malu. Malu sebagai perisai keimanan kita. Okay, kita dah tengok apa yang dimaksudkan dengan istilah malu ni. Okay, dalil malu ni dari segi Al-Quran dan hadis. Apa contoh sifat-sifat malu yang disuruh untuk kita buat dan dilarang untuk kita lakukan. Kita dah tengok juga macam mana akhlak Nabi. Okay? Yang mana Nabi ni seorang yang pemalu. Okay? Dan kepentingan malu ini kepada diri kita. Okay. InsyaAllah itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi untuk pembelajaran yang seterusnya selepas ini, untuk kelas yang akan datang. Okey, untuk kumpulan yang bentang tajuk malu perisai iman ni, macam biasa, kumpulan yang bentang, siapkan satu nota, nota untuk berkaitan dengan tajuk pembelajaran hari ini dan upload dalam grup Telegram kamu untuk sebaran kepada kawan-kawan kamu. Okay. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, bolehlah PM saya secara personal. InsyaAllah saya akan jawab. Mana-mana soalan yang saya tahu, saya akan jawab. Mana yang saya tak tahu, saya KIV terlebih dahulu. Okay, itu sajalah untuk pembelajaran hari ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.